Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Ni Aiman Syazwan bin Azman akan bentangkan PB3 BMMB 1134, keterampilan berbahasa. Yang pertama sekali, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, Encik Ahmad Jihadi bin Abu Samah, atas bimbingan dan dorongan beliau dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini. Seterusnya, kita beralih kepada pengenalan keterampilan berbahasa. Menurut Hotomo 2005, terampil adalah cekap dalam menyelesaikan tugas. Dalam kata yang lebih luas, jelas bahawa setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan manusia yang bermutu dan memiliki pengetahuan. Selari dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan berbahasa iaitu mendengar, berbicara, membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa terbahagi kepada 2 iaitu lisan dan tulisan. Keterampilan berbahasa lisan meliputi mendengar dan berbicara, manakala keterampilan berbahasa tulisan merangkumi membaca dan menulis. Seterusnya, saya akan menerangkan halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Halangan yang pertama ialah komunikasi sahala. Apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi sahala? Komunikasi sahala ialah penghantar menyampaikan mesej kepada penerima tanpa mengharapkan maklum balas daripadanya. Komunikasi sahala menjadi halangan komunikasi dalam laman sesawang ini kerana laman sesawang ini hanya menceritakan maklumat mengenai syarikat tersebut sahaja tanpa meminta maklum balas daripada pelanggan. Antara kesan-kesannya ialah syarikat tersebut tidak dapat menerima maklum balas daripada pelanggan mengenai kelemahan yang terdapat dalam laman sesawang tersebut. Gambar berikut merupakan contoh laman sesawang yang telah saya pilih, iaitu laman sesawang syarikat Kentucky Fried Chicken ataupun dikenali sebagai KFC. Laman sesawang tersebut hanya menceritakan tentang maklumat syarikat tersebut, tetapi tidak mempunyai tempat untuk menerima maklum balas daripada pelanggan tentang kelebihan dan keburukan yang terdapat dalam laman sesawang tersebut. Yang kedua ialah maklum balas. Apakah yang dimaksudkan dengan maklum balas? Maklum balas merupakan tindak balas pembaca terhadap perkara yang dikongsikan oleh penulis. Dalam laman Instagram yang dipilih, pembaca memberikan maklum balas terhadap kandungan yang dikongsikan oleh penulis. Pembaca juga memberi maklum balas kepada penulis dengan menanyakan soalan terhadap penulis tentang syarikat tersebut. Berikut adalah 3 contoh gambar yang menunjukkan maklum balas daripada pelanggan kepada penulis syarikat KFC. Seterusnya, saya akan menerangkan isu-isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Seterusnya, saya akan menerangkan isu-isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Isu pertama yang terdapat dalam keterampilan berbahasa ialah penggunaan bahasa rojak. Apakah yang dimaksudkan dengan penggunaan bahasa rojak? Bahasa rojak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan campuran atau kombinasi bahasa-bahasa yang berbeza dalam sebuah percakapan atau tulisan. Istilah ini sering digunakan di beberapa negara Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan Singapura, untuk merujuk pada gaya berbicara atau menulis yang mencampur beberapa bahasa seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil dan lainnya. Berikut adalah komen yang terdapat dalam Instagram KFC Malaysia yang mempunyai penggunaan sistem rojak. Terdapat beberapa perkataan yang merupakan sistem penggunaan bahasa rojak. Yang pertama ialah off yang bermaksud potongan. Yang kedua, order, pesanan dan akhir sekali delivery yang bermaksud penghantaran.
Berikut adalah contoh kesalahan ejaan yang terdapat dalam komen KFC Malaysia. Antara perkataan yang mempunyai kesalahan ejaan ialah yang pertama, kita orang, yang betulnya adalah kami, yang kedua, korang, ataupun yang betulnya adalah kamu, dan akhir sekali dot, yang betulnya adalah tidak. Yang ketiga adalah penggunaan ayat singkatan. Terdapat beberapa ayat singkatan yang terdapat dalam komen Instagram KFC Malaysia. Yang pertama ialah tak, yang ditukarkan menjadi betulnya adalah tidak. Yang kedua, mahu, mahu, dan akhir sekali dah, sudah. Seterusnya, kita beralih kepada cara untuk mengatasi masalah isu bahasa. Perkara yang pertama untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan dasar bahasa yang inklusif. Membangun dan melaksanakan dasar-dasar bahasa yang menghargai dan memelihara kepelbagaian linguistik. Ini boleh termasuk mengakui bahasa-bahasa minoriti dalam perundangan, memastikan akses kepada perkhidmatan awam dalam pelbagai bahasa dan melindungi hak-hak penutur bahasa minoriti. Yang kedua ialah melakukan program pertukaran budaya dan bahasa. Pihak kerajaan boleh menganjurkan program pertukaran budaya dan bahasa untuk memperkuatkan pemahaman dan penghargaan antara komuniti yang berbeza. Ini boleh membantu dalam memecah prasangka dan mempromosikan persahabatan antara penutur bahasa yang berbeza. Yang ketiga ialah media dan publikasi bahasa pelbagai. Hal ini dapat menggalakkan produksi dan distribusi media dalam pelbagai bahasa. Ini termasuk dalam buku, majalah, program televisyen dan kandungan dalam talian yang mencerminkan kepelbagaian linguistik dan budaya masyarakat. Dan yang terakhir sekali ialah dialog dan kerjasama antara budaya. Mengadakan dialog dan inisiatif kerjasama antara komuniti linguistik dan budaya yang berbeza. Hal ini boleh membantu dalam mengenal pasti dan menangani prasangka, mempromosikan penghargaan bersama dan mencari penyelesaian bersama untuk isu-isu yang berkaitan dengan bahasa. Sebagai kesimpulannya, isu dan halangan keterampilan berbahasa perlulah diatasi dengan kadar yang segera bagi mengelakkan pelbagai perkara atau impak negatif berlaku kepada individu maupun masyarakat. Antara impak negatif yang boleh berlaku ialah menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi dan salah faham antara satu sama lain sehingga menyebabkan masalah sosial. Perkara ini perlu diatasi agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang harmoni dan bersatu padu.